Hai, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Video ini kita akan belajar matematik tingkatan 4, part 8. Sukatan serakan tata tak terkumpul. Jadi kalau kamu suka video Cikgu Ko, jangan lupa subscribe channel Cikgu Ko, like dan share video Cikgu Ko, dan jangan lupa buka lonceng di tepi. Dalam video ini kita akan bincang macam mana kita nak buat pantingan ataupun mentaksir serakan dua ataupun lebih set data berdasarkan blok padan dan tahun dan blok titik. Bagi blok titik, cikgu sudah bincang pada video yang lepas dan macam mana cara kita ambil bacaan ataupun macam mana cara kita mentaksir maklumat dalam blok titik pada video yang lepas. Blok padan dan tahun merupakan satu cara untuk menunjukkan taburan suatu set data. Melalui blok padan dan tahun, kita dapat melihat sama ada data adalah cenderung kepada sesuatu nilai ataupun nilai manakah yang paling kerap muncul atau data manakah yang paling kurang muncul. Apakah langkah-langkah untuk memblokkan padan dan tahun? Jadi ada contoh di sinilah. Wajah di bawah menunjukkan markah yang dibuat oleh sekumpulan 36 orang murid dalam suatu ujian prinsip berakaunan. Maksud ini adalah data markah yang dikumpulkan bagi 36 orang murid. Jika data ini tidak disusun dalam bentuk jadual, maka kita tidak dapat melihat serakannya dengan serta-merta. Kita tetapkan nilai bulu sebagai padang dan nilai sah sebagai daun untuk memblok padan dan tahun bagi data yang diberikan. Ingat, blok padan dan tahun ialah dalam bentuk jadual, dan maklumat padan di sini merujuk kepada nilai bulu, manakala maklumat daun di sini merujuk kepada nilai sah. Maksudnya dalam wajah ini, kamu perhatikan nilai bulu dia. Nilai bulu dia mempunyai 2, 3, 4, dan 5, betul? Maksudnya dalam jadual padang ini, kamu tulis 2, 3, 4, 5, ini adalah nilai bulu dia. Dan bagi maklumat nilai sah, kamu kena ikut bulu dia lah. Contoh 27. Jadi di jadual tahun di sini, kamu tulis 7 di sini lah. Maksudnya ini mewakili 27, dan ini mewakili 29, dan ini mewakili 31, ini mewakili 32, dan seterusnya. Kalau ada nilai yang berulang, contoh 44, dia berulang sebanyak 2 kali, betul? Maksudnya di sini kamu pun kena tulis 2 kali lah. 44, 2 kali ya. Maksudnya dia ulang berapa kali, kamu kena tulis berapa kali. Sebab itu apabila kamu lukis blok padan dan tahun, mesti berhati-hati dengan bilangan dia. Dalam jadual padan dan tahun ini, kita perhatikan bahawa markah paling kerap muncul adalah dalam jumlah 40 hingga 49. Maksudnya markah yang paling banyak muncul ialah di antara 40 sampai 49. Maksudnya dengan cara blok padan dan tahun, kita tengok lebih jelas tentang data-data serakan dia. Seterusnya, apakah yang anda faham tentang blok titik? Sebenarnya pada video yang lepas, cikgu sudah bincang sedikit tentang blok titik ini. Blok titik ialah catat statistik yang mengandungi titik-titik yang diblok dengan menggunakan skala seragam. Setiap titik mewakili satu cerapan. Cerapan cikgu sudah bincang dalam video yang lepas. Cerapan di sini yang menunjukkan data yang kamu kumpul melalui pemerhatian. Data berikut menunjukkan skor yang diperoleh oleh sekumpulan 20 orang murid dalam kuis biologi. Maksudnya ini adalah markah skor biologi bagi 20 orang murid. Wajah di bawah menunjukkan blok titik untuk data di atas. Setiap titik mewakili satu cerapan. Dan kamu boleh baca jong informasi di sini. Blok titik sesuai digunakan jika bilangan cerapan adalah tidak banyak. Ingat, blok titik ini hanya sesuai untuk cerapan yang tidak banyak. Dalam video lepas, saya sudah cakapkan setiap peta dia mewakili satu nilai. Kalau ikut blok data di sini, di antara dua nilai mempunyai 5 peta yang kecil, betul? Kalau 5 peta yang kecil, maksudnya satu peta mewakili 0,2. Jadi maksudnya di sini ada 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1. Nah, ini ada 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, dan 2. Dan sama juga ambil bacaan untuk data yang seterusnya. Dan apa maksudnya titik-titik hitam di sini? Jadi di skor 0 sini mempunyai 2 titik hitam, maksudnya dia ada 2 data di sini lah. Ataupun mewakili 2 orang murid. Jadi kamu boleh tengok data di sini. Kamu nampak 0 ada 2 orang, betul? Sebab itu di skor 0 di sini, kamu kena letak 2 titik hitam di sini lah. Mewakili 2 orang murid. Dan kamu boleh perhatikan skor 7 di sini ada 4 titik hitam. Ini mewakili dia ada 4 orang murid lah. Dan kamu boleh perhatikan data di sini 7 ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang murid lah. Dan sama juga dengan ada blok titik ini, kita senang tengok serakan dia. Dalam blok titik di atas, cerapan paling tinggi ialah 8. Maksudnya skor yang paling tinggi ialah 8 lah. Cerapan paling rendah ialah 0. Maksudnya skor yang paling rendah ialah 0 lah.
dan paling banyak murid memperoleh skor 7. Sebab skor 7 tengok paling banyak orang, betul? Ada 4 orang. Jadi seterusnya kita tengok bagaimana anda membanding dan mentafsirkan dua set data berdasarkan blok padan dan tahun. Ingat kalau ada dua set data, macam mana kita nak lukis blok padan dan tahun. Ada contoh di sini, maka ujian bulan April dengan maka ujian bulan Mei. Jadi di tengah-tengah sini kamu letak padan. Ingat padan di sini merujukan kepada nilai buruh. Maksudnya ini adalah 30, 40, 50, 60, dan 70. Dan nilai-nilai di sini kamu dapat daripada dua data di sini lah. Dan di sebelah kiri sini ialah tahun bagi maka ujian bulan April. Dan di sebelah kanan sini tahun juga bagi maka ujian bulan Mei. Ini dia tidak lengkap, sebab itu dia suruh kamu lengkapkan. Dan ingat, tahun di sini mesti ikut data di sini lah. Dan tadi cikgu sudah cakap, kalau ada nilai yang berulang 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, kamu semua kena tulis keluar. Jadi peringatan di sini, nilai sah ataupun tahun-tahun di sini, mesti disusun dari nilai terkecil sehingga nilai terbesar. Kedua-dua sama di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Maksudnya kamu boleh lukis dua set data dalam satu gambar raja blok padan dan tahun, supaya senang kamu buat bandingan dan tafsiran daripada dua set data yang berlainan. Jadi kalau kamu sudah lengkapkan blok padan dan tahun di sini, jadi kamu akan dapati jawapan di sinilah. Pencapaian ujian bulan Mei adalah lebih baik kerana ramai murid mendapat markah tinggi dalam ujian tersebut berbanding dengan ujian bulan April. Jadi secara generalisasi, apabila dua set data diplot dengan menggunakan blok padan dan tahun, kita boleh membandingkan corak kedua-dua blok berkenaan. Ini adalah tujuan kamu lukis dua set data yang berlainan dalam satu gambar raja blok padan dan tahun. Seterusnya kita tengok bagaimana anda membandingkan dan mentafsir dua set data berdasarkan blok titik. Melalui blok titik, kita boleh membandingkan dan mentafsir bentuk, serakan titik, kegerapan serta cerapan yang terkumpul di kiri atau di kanan bagi dua set data. Jadi kita tengok contoh 2. Suatu pertandingan kuis matematik dan kuis sains telah dijalankan di SMK Bestari bersebenar dengan Minggu Sains dan Matematik. 2 orang murid telah mengambil bahagian dalam kuis tersebut. Raja di bawah menunjukkan 2 set blok titik bagi skor yang diperoleh murid-murid ini. Jadi kamu perhatikan ada 2 blok titik, satu ialah skor dalam kuis sains dan satu ialah skor dalam kuis matematik. Jadi kamu boleh bandingkan 2 blok titik ini. Kamu boleh lukis skor dia dalam lajur yang sama. Maksudnya ini mewakili 8, ini ialah 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15. Supaya senang kamu buat bandingan. Dan kamu perhatikan bahawa sebenarnya skor dalam kuis matematik, banyak orang pelajar mendapat markah yang lebih tinggi berbanding dengan kuis dalam sains, betul? Sebab itu serakan skor dalam kuis matematik dia lebih kepada ke kanan berbanding dengan serakan skor dalam kuis sains dia lebih tertumpul di sebelah kiri, betul? Jadi kita tengok soalan A. Data manakah menunjukkan serakan yang lebih besar? Berikan justifikasi anda. Jawapan A di sini, serakan skor dalam kuis sains adalah lebih besar kerana beza cerapan data adalah lebih besar. Jadi apa maksudnya serakan di sini? Serakan di sini adalah perbezaan nilai terbesar dengan nilai yang terkecil. Kalau perbezaan dia semakin besar, maksudnya serakan dia pun semakin besar. Sebaliknya kalau perbezaan dia semakin kecil, maksudnya serakan dia pun semakin kecil. Kamu boleh tengok skor bagi kuis sains. Nilai yang paling kecil ialah 8 dan nilai yang terbesar ialah 15. Jadi kamu boleh guna nilai yang terbesar iaitu 15 tolak dengan nilai yang terkecil iaitu 8. Jadi jawapan adalah sama dengan 7. Seterusnya kita tengok skor dalam kuis matematik. Nilai yang terbesar ialah 15 dan nilai yang terkecil ialah 9. Jadi kamu boleh guna nilai yang terbesar iaitu 15 tolak dengan nilai yang terkecil iaitu 9. Jadi jawapan adalah sama dengan 6. Dan cikgu tadi sudah cakap kalau perbezaan mereka semakin besar, maksudnya serakan mereka pun semakin besar. Sebaliknya, kalau perbezaan mereka semakin kecil, maksudnya serakan mereka pun semakin kecil. Jadi dalam soalan A tadi, mana satu serakan lebih besar? Dan sangat jelas jawapan dia, serakan skor dalam kuis sains adalah lebih besar sebab perbezaan mereka adalah lebih besar. Dan soalan B, kuis yang manakah mempunyai beza cerapan yang lebih tinggi? Jawapan dia ialah kuis sains kan tadi kita sudah kira, iaitu 15 tolak dengan 8. Jadi beza dia ialah 7. C. Antara skor kuis sains dan skor kuis matematik, pencapaian yang mana lebih baik? Ini tadi cikgu pun sudah bincangkan. Kalau kamu perhatikan dua blok titik ini, blok titik bagi skor dalam kuis sains banyak pelajar lebih terkumpul di sebelah kiri, betul? Manakala skor dalam kuis matematik, lebih banyak maka pelajar terkumpul di sebelah kanan.
Jadi sangat jelas, pencapaian skor dalam kuis matematik adalah lebih baiklah berbanding dengan skor dalam kuis sains. Dan jawapan kamu boleh tulis, skor kuis matematik adalah lebih baik kerana kebanyakan jawapan tertumpu pada bahagian kanan pok titik. Jadi ini adalah contoh penjelasan bagi contoh 2. Video ini sampai sini saja. Kalau kamu suka video Cikgu Ko, boleh subscribe channel Cikgu Ko, like dan share video Cikgu Ko, dan jangan lupa buka lonceng di tepi. Jadi kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Oke, bye-bye.